Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga ke hari ini kita masih lagi dapat menghirup udara. Kita masih lagi dihidupkan pada pagi ini. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung kembali bacaan masih lagi dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang seterusnya iaitu ayat 60. Pagi ini kita akan membaca ayat 60 hingga ayat 61 insya-Allah. Kemudian selepas kita baca nanti kita akan semak ataupun kita akan bincang hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut insya-Allah. Sama-sama lah yang mana yang ada kelapangan masa, tuan-tuan dan puan sekalian yang ada kelapangan masa bolehlah sama-sama kita join sekali insya-Allah. Dan minta tolong share minta tolong share live kita ni agar ramai lagi yang boleh join kelas ni insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa syrah bihi sadri واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita tengok ayat ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pagi ni kita akan membaca ayat 60 ayat 60 sehingga ayat 61 ayat 60 sehingga ayat 61 surah Ali Imran insya-Allah kita akan ulang 3 kali. Lepas kita ulang 3 kali kita akan tengoklah hukum tajwid yang mana ada dalam ni insya-Allah. Okey, sama-sama lah. Yang ada kelapangan masa boleh tengok sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Baik, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Baik, ulang lagi. Sekali lagi. Okey, yang mana ada kelapangan boleh join insya-Allah, boleh semak sekali. Muka surat 57 nah, surah Ali Imran muka surat 57. Tengok pada ayat 60 sehingga 61 nah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai kita membaca ayat 60 dan 61 surah Ali Imran muka surat 57. Dan kita akan bincang ataupun kita akan tengok hukum tajwid yang terdapat pada dua ayat inilah. Baik. Kita tengok pada ayat 60 dulu. Al-haqqu. Kat sini hamzah wasal. Ni hamzah wasal ni. Bentuk dia macam alif nah. Hamzah wasal bentuk dia macam alif. Baik. Kat sini hamzah wasal kita bariskan dengan baris atas. Al-haqqu. Tahu macam mana? Tahu macam mana. Kalau orang tanya kita macam mana, kita tahu ni baris, sedangkan hamzah wasal ini tidak ada baris. Baik, jadi beritahu dekat dia salah satu kaedah hamzah wasal yang mesti kita tahu adalah iaitu apabila selepas hamzah wasal ada huruf lam. Selepas hamzah wasal ada huruf lam. Sama ada lam itu sukun ataupun lam itu tidak ada sukun. Maka hamzah wasal itu dibaca dengan baris atas. Al. Itu cara dia. Sekali lagi saya ulang.
Macam mana nak tahu kata hamzah wasal ini baris di atas? Sedangkan di sini tidak ada baris. Baik, kita tengok selepas hamzah wasal itu ada lam, ada tak lam? Lam itu kita panggil nama dia lam ta'rif. Lam ta'rif. Dalam ilmu nahwu dia panggil alif lam ma'rifah. Baik. Jadi selepas hamzah wasal, jika ada huruf lam, sama ada lam itu sukun ataupun tidak sukun, maka hamzah wasal itu kita baca dengan baris atas. Baik. Kemudian lam ni sukun, alif lam di sini dipanggil alif lam qamariyah. Di sini kita panggil alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Macam mana kita nak tahu ni hukum ni? Iaitu di atas lam itu ada sukun. Selepas hamzah wasal, lam itu ada sukun. Itulah alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiah, selepas hamzah wasal ada huruf lam yang tidak bersukun. Yang ni bersukun. Tu beza dia, sukun tu saja. Kalau alif lam syamsiah, dia selepas huruf lam tu ada syaddah. Kalau qamariyah tidak ada syaddah selepas lam, cuma lam itu sukun. Tu beza dia. Bacaan dia pun berbeza lah. Bukan kata cara nak kenal berbeza. Bacaan dia pun berbeza. Jadi kat sini kena wajib jelaskan lam sukun tersebut. Al-haqqu. Ha pedas, pastikan kepitkan suara kita. Bunyikan suara ha pedas itu di tengah halqum lah. Sebab ha pedas tempat keluarnya di tengah halqum, makhrajnya. Pastikan kita boleh beza di antara ha pedas dengan ha simpul lah. Al-haqqu. Ha tengah halqum. Kemudian qaf. Huruf qaf ni salah satu huruf yang bersifat dengan isti'la. Isti'la bermaksud terangkat pangkal lidah. Tu. Lagi pula makhraj qaf ini di pangkal lidah. Dan terangkat pangkal lidah tersebut ke langit lembut. Apabila terangkatnya pangkal lidah, maka sebutan qaf ini menjadi tebal. Al-haqqu. Al-haqqu. Kemudian qaf ini ada syaddah. Setiap huruf yang ada syaddah wajib ataupun mesti kena tekan bacaannya. Al-haqqu mir. Al-haqqu mir. Di sini pula nun kosong, nun kosong ataupun nun mati bertemu dengan ra. Nun mati bertemu dengan ra. Baik, kalau orang tanya kita sebab apa nun mati ini tidak ada tanda sukun, sedangkan dia nun mati. Sebab apa tidak ada nun sukun di sini? Ini nun mati tapi sebab apa tidak ada sukun? Kalau orang tanya kita nak jawab macam mana? Jawab dia nun yang ada tanda sukun itu maksudnya bacaan di situ jelas. Min. Di sini bacaan dia tidak jelas. Di sini bacaan idgham bila gunnah. Masukkan nun ni ke dalam ra. Mir ra. Nun tu tak bunyi. Disebabkan di sini bacaan tidak jelas, sebab itulah tidak diletakkan sukun di atas nun. Jadi nak menunjukkan di sini hukum idgham. Idgham bila gunnah. Kerana nun mati bertemu dengan ra. Yang kata tidak ada sukun itu kerana nun ini sudah dimasukkan ke dalam ra. Masuk tu secara kamil, secara sempurna. Mirra maksudnya yang kata masuk secara sempurna itu bermaksud sudah tidak kedengaran lagi bunyi nun itu, sebab sudah dimasukkan ke dalam ra. Mir rabbika. Kemudian ra ini syaddah kena tekan. Lagi pula dia berbaris fathah. Ra baris fathah. Kita panggil ra tebal. Ra tafkhim. Ra tebal. Pastikan bunyi dia tebal. Mir rabbika. Kemudian ba syaddah kena tekan. Ba rapatkan bibir lah. Mir rabbika fala. Rabbika fala. Ka huruf kaf nipis. Tempat keluar ada di pangkal halqum juga, pangkal lidah juga, bersebelahan dengan makhraj qaf. Cuma bezanya kaf ini dibaca dengan nipis, qaf tebal sebab sifat dia berbeza. Min rabbika fala. Fa makhrajnya di hujung gigi kecil atas, sentuh perut bibir bawah. Dan jelaskan sifat dia.
iaitu hams. Lepaskan udara, lepaskan nafas. Fala, fala. La dua harakah, mad asli alif sebelumnya fathah, mad asli dua harakah. Dan tankum, tankum, nun kosong, nun mati bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah nah. Tu. Macam mana nak kenal? Ni nun kosong ni, nun mati dah ni, nun kosong ni bertemu dengan mim. Baik, huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Jadi salah satu itulah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 tadi. Di sini nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah itu kita masukkan bunyi nun ke dalam mim serta dengung. Cara bacaan dia, rapatkan bibir dan dengung di hidung, dua harakah. Fala tankum minal mumtarin. Minal nal alif lam qamariyah. Wajib jelaskan lam sukun. Minal mumtarin. Mumta mim sukun bertemu dengan ta. Hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi maksudnya jelaskan mim sukun ni. Jelaskan mim sukun ini iaitu dengan cara merapatkan bibir sekejap. Sekejap saja. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Ra kasrah, ra nipis. Ra tarqiq. Rin. Waqaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakah. Mad arid lisukun. Mad arid sukun. Macam mana nak kenal ma'arid dan sukun? Iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir. Di sini nun, sebelum dia ada mad, iaitu ya mad. Itulah cara nak kenal dah. Waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Seterusnya faman. Faman. Nun sukun bertemu dengan ha pedas. Hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Jelaskan bunyi nun mati ini. Jelaskan nun sukun ini. Macam mana nak jelaskan? Hujung lidah tu tekan tempat nun tu lah. Tekan pada langit keras. Famanha. Tekan sekejap sahaja lah. Kemudian hajjaka fi. Ha ni panjang lah. Panjang 6 harakah lah. Di sini kita panggil mad lazim kalimi muthaqqal. Mad lazim kalimi muthaqqal. Macam mana nak kenal? Selepas huruf mad iaitu alif ada syaddah. Selepas huruf mad alif ada syaddah. Seperti dalam surah Al-Fatihah itulah. Waladdallin. Tu samalah hukum di sini. Selepas huruf mad ada syaddah panjang dan 6 harakat. Hajjaka fi. Kemudian tekan pada jim sebab ada syaddah. Kafi, fi 2 harakah mad asli, ya sebelumnya kasrah. Kemudian himim. Kat sini nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba. Hukum dia apa dah? Hukum dia adalah iqlab. Tiap-tiap nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, hukum dia adalah iqlab. Tahu mana iqlab? Yang pertama dia ada tanda min kecil. Min kecil itu menunjukkan iqlab ni. Yang kedua nun mati tupak ba. Tu lagi kuat lah. Menunjukkan kata di sini iqlab. Baik, jadi iqlab huruf dia satu saja, ba. Tiap-tiap nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, hukum dia iqlab. Iqlab ni apa dia? Menukarkan sebutan nun mati ataupun menukarkan sebutan tanwin kepada sebutan mim. Sebab itulah ditanda dengan mim kecil. Nak menunjukkan kata iqlab, iaitu menukarkan bunyi nun ini kepada bunyi mim. Sebab tu cara bacaan dia, kita kena rapatkan bibir secara ringan dan dengung 2 harakah di hidung. Mim. Rapatkan bibir secara ringan lah. Jangan tekan lah bibir tu. Rapat saja. Dan dengung di hidung 2 harakah. Mim ba'di ma ja. Ba' huruf ain tengah halkum. Pastikan bunyi dia di tengah halkum. Ba'di ma. Dima ma 2 harakah mad asli. Alif sebelumnya fathah.
Ja panjang. Ja ni panjang 4 atau 5 harakah. Mad wajib mutasil iaitu selepas huruf mad ada hamzah dalam satu kalimah. 4 boleh, 5 pun boleh. Min ba'di ma ja'aka minal alif lam qamariyah. Jelaskan lam sukun tu. Minal ilmi faqul minal ni kena tekan ain ni kena tekan sikit sebab dia bagi kasrah. Minal ilmi faqul kena tekan sikit tengah hukum. Kemudian lam sukun ni jelaskan makhraj lam di mana hujung tepi lidah diangkat menekan pada gusi gigi atas dekat dengan langit keras tu. Minal ilmi faqul qul jelaskan lam sukun ni huruf qaf tebal. Ta'alau dua harakah mad asli ain tengah hukum. Lau waw sukun sebelumnya fathah. Lin lin sebutan lin, bacaan lin, lembut. Ta'alau, kemudian kat sini dipanggil harfuz ziyadah, alif ada bulatan kecil alif ada bulatan kecil. Kadang-kadang di atas waw ada bulatan kecil. Kadang-kadang di atas ya ada bulatan kecil harfuz ziyadah, huruf tambahan tidak dibaca ketika wasal ataupun waqaf. Lin tadi nak kena ada waw sukun ataupun ya sukun sebelumnya ada baris atas. Tu lin tu bacaan lembut. Ta'alau, kemudian nada'u. Nada huruf dal sukun berada di tengah qalqalah sughra. Qalqalah maknanya pantulan, sughra kecil maksudnya perlahan. Pantulan yang perlahan. Nada'u ab. Pastikan ain huruf ain di tengah halqum, hamzah di pangkal halqum. Kita dapat bezakan. Nada'u abna ba sukun berada di tengah qalqalah sughra, lantunan yang perlahan pada ba itu. Abna panjang 4 atau 5 harakah mad wajib muttasil iaitu selepas huruf mad alif ada hamzah dalam satu kalimah. Abna ni satu kalimah. Abna na dua harakah mad asli alif sebelumnya fathah. Wa ba sukun samalah qalqalah sughra, lantunan yang perlahan pada ba itu. Wa abnaakum, abna panjang 4 atau 5 mad wajib muttasil. Akum wa nisa, mim sukun bertemu dengan waw kalau kita baca wasal Mim sukun bertemu waw, izhar syafawi, jelaskan mim ini iaitu rapatkan bibir sekejap. Wa abna'akum wa nisa. Wa nisa urut sin jaga ada safir sifat desiran safir. Wa nisa ana sama juga mad wajib muttasil panjang 4 atau 5 harakat selepas huruf mad ada hamzah satu kalimah. Na 2 harakah mad asli. Wa nisaakum sama juga mad wajib muttasil 4 atau 5 harakah. Kum wa an sama macam tadi izhar syafawi, mim sukun bertemu waw, jelaskan mim sukun ini. Wa anfusana, wa an nun mati, nun kosong bertemu fa, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki jadi ikhfa ni sembunyikan. Bunyi nun ini di sisi fa sembunyikan. Bacaan dia bunyi samar-samar, dengung 2 harakah. Wa anfusana na 2 harakah mad asli. Wa anfusakum dengung 2 harakah ikhfa hakiki, sembunyikan bunyi nun di sisi fa. Wa anfusakum thum mim mati, mim sukun bertemu dengan tha. Mim sukun bertemu dengan tha, izhar syafawi jelaskan mim tersebut. Kemudian thumma nabtahil,
Huruf tha hujung lidah dikeluarkan sedikit. Hujung lidah dikeluarkan sedikit, manakala hujung gigi kacip atas sentuh hujung lidah tersebut. Thumma mim syaddah. Mim syaddah hukum dia wajib al-ghunnah. Wajib dia dengung 2 harakah. Iaitu cara bacaan dia rapatkan bibir dan dengung di hidung 2 harakah. Thumma nab ba sukun. Ba sukun berada di tengah qalqalah. Nama hukum dia qalqalah sughra, iaitu lantunan yang perlahan. Lantunan yang perlahan pada ba sukun tersebut. Thumma nabtahil. Ni ha nah, ha simpul lah. Ha simpul tempat dia di mana? Di pangkal halkum lah. Pastikan kita boleh beza di antara ha simpul dengan ha pedas. Nabtahil, hil. Lam sukun, wajib jelaskan lam sukun tersebut. Jelaskan makhraj dia di mana. Thumma nabtahil fanaj. Jim sukun berada di tengah, juga dipanggil qalqalah sughra, iaitu pantulan yang perlahan pada jim itu. Fanaj. Jangan angin sebab ramai yang kita dengar, ramai yang baca ada angin. Ada angin pada jim. Sedangkan jim tidak ada sifat berangin. Dia tidak ada sifat safir. Dia tidak ada sifat hams. Jadi jangan angin. Fanaj. Jangan baca angin pada jim. Tidak ada angin. Yang ada adalah qalqalah. Fanaj. Lantunan. Lantunan ada pada jim. Fanaj'al. Kemudian lam mati, lam kosong bertemu dengan lam. Boleh kita panggil idgham mutamasilain, iaitu memasukkan 2 yang serupa. Iaitu lam yang pertama nama dia lam, yang kedua nama lam. Tempat keluar dia pun sama, sifat dia pun sama. Jadi masukkan lam yang pertama ini ke dalam lam yang kedua. Fanaj'al la. Ni masukkan lam yang pertama ke dalam lam yang kedua. Nama dia idgham mutamasilain. Fanaj'al la'natallah. La huruf ain tengah halkum. Natallah. Lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca dengan tebal. Tafkhim. Bahasa Arab panggil tafkhim. Tahu mana? Macam mana kita nak tahu kata tebal nipis? Lam yang kedua pada lafaz Allah ini kita tengok baris sebelum dia. Di sini sebelum Allah baris atas. Bila baris atas maka lam yang kedua ini ditebalkan, wajib ditebalkan. La'natallah. Tallah. Tu tebal Jangan baca la'natallah. Tu nipis, tak boleh. Natallah. Dia ada hukum dah. Hukum bab lam pada Allah ni dia ada hukum khusus dia baik. Kemudian Allah ini lafaz Allah dibaca 2 harakah ketika wasal. Jangan panjang sangat, 2 harakah saja. Jangan pendek dan jangan panjang sangat. 2 harakah mad asli. Kerana tulisan asal Allah dia ada alif di tengah ni, di antara ha dengan lam tu dia ada alif. Tulisan Allah. Jadi kita kena tengoklah tulisan asal Allah. Dia ada alif. Jadi 2 harakah lah ketika wasal. La'natallahi 'alal ha ni bagi jelas Alal huruf ain tengah halkum. Alal jelaskan lam sukun ini dipanggil alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, wajib jelaskan lam sukun ini. Macam mana nak kenal alif lam qamariyah? Selepas hamzah wasal ada huruf lam sukun. Bacaan wajib jelaskan lam tersebut. Jelaskan makhraj lam tu. Alal ka huruf kaf dibaca dengan nipis. Ka 2 harakah, iaitu alif kecil sebelumnya baris atas, mad asli ataupun dipanggil juga mad tabi'i. Kadhibin. Huruf zal hujung lidah dikeluarkan sedikit. Satu tempat dengan tha, satu tempat dengan dha. Jadi 3 huruf tu tempat keluarnya samalah. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Alal kadhibin. Bin kita waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid lisukun. Macam mana nak kenal mad arid lisukun? Iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir, iaitu nun. Sebelum dia ada mad, di sini ada ya mad. Maka itulah cara nak kenal mad arid lisukun.
Boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Baik, kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun selesai kita membaca ayat 60 dan 61 surah Ali Imran, muka surat 57 lah. Ayat 60 dan 61 surah Ali Imran, muka surat 57 insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan pada pagi ini tuan-tuan dan puan dapat faham lah dan dapat amalkan dalam bacaan seharian ya. Insya-Allah mudah-mudahan bacaan kita dari semasa ke semasa dapat memperelokkan bacaan kita, semakin baiklah bacaan kita insya-Allah. Dan minta tolong share agar ramai lagi yang boleh join kelas kita insya-Allah. Baik. Jadi saya sudahi, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri insya-Allah. Kita bertemu lagi pada live yang seterusnya insya-Allah. Lepas zuhur nanti insya-Allah kalau ada, lepas asar dan malam nanti insya-Allah. Baik. Jadi saya sudahi live ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.